Okey, Assalamualaikum kepada semua. Selamat datang kembali kepada channel Kuasa Leverage. Sudah agak lama saya tidak menguploadkan video-video yang baru kerana saya sibuk dengan kerja dan lain-lain perkara. Jadi saya terpanggil untuk membuat video-video yang baru disebabkan keadaan sekarang ini, iaitu penularan virus COVID-19. Okey. Banyak yang pekerjaan-pekerjaan yang terjejas dan kita tak dibenarkan untuk secara bebas keluar rumah atau keluar ke negara-negara dan sebagainya, dan banyak-banyak perniagaan agak-agak terjejas lah dengan keadaan COVID-19 sekarang. Dan seluruh dunia telah mendapatkan virus ini, dan WHO juga telah mengisytiharkan sebagai satu pandemik, penyakit yang berbahaya. Jadi diharapkan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera di rumah bersama keluarga. Okey, saya terpanggil untuk membuat video ini untuk menerangkan anda atau membuka minda anda untuk cara memulakan perniagaan secara online. Okey, mungkin ramai di luar sana yang sudah mempunyai perniagaan, tetapi menjual produk-produk tak kira apa produk lah juga, yang lazimnya ramai di luar sana akan menjual produk fizikal seperti makanan dan barang-barangan kepada konsumer, kepada pelanggan-pelanggan. Tetapi mereka masih belum mengonlinekan bisnes mereka. Maksudnya masih tidak menggunakan pemasaran secara online. Dan zaman sekarang ini kita amat-amat perlu untuk mempunyai, orang kata tu, online presence, ataupun setidaknya bisnes kita mestilah mempunyai satu Facebook page, Instagram, dan macam-macam lagi social media lah, ataupun website, ataupun blog dan sebagainya. Okey, mari kita lihat. Okey, kepada anda yang baru nak memulakan bisnes atau perniagaan online, saya harap anda dapat mempelajari sesuatu dan membuka minda anda, kerana ramai kita terjejas untuk membuat duit, pergi keluar, tetapi muncullah ada internet dan kita boleh menjana pendapatan daripada internet. Mari kita lihat seterusnya. Saya akan kupaskan dan terangkan secara ringkas sedikit banyak yang saya tahu, insya-Allah. Okey, bisnes ini pada umumnya terbagi kepada dua perkara. Bisnes terbagi kepada dua kategori, iaitu sama ada anda menjual produk fizikal dan produk digital. Produk juga ada berbentuk digital yang mungkin ramai belum tahu lagi, dan juga servis. Bisnes terbagi kepada dua kategori, iaitu sama ada anda menjual produk ataupun membuat servis atau perkhidmatan. Okey, seterusnya kita lanjutkan. Okey, intisari sesuatu perniagaan itu tujuannya berbalik pada perkara ini. Apakah dia? Cuba anda fikirkan. Kenapa perlu membuat perniagaan ni? Apa tujuannya sebenarnya? Apakah sebab utama atau sebab yang paling dasar sekali? Okey, sudah dapat jawapannya? Kita beri masa anda untuk berfikir dalam 1 minit. Okey, nampaknya anda belum lagi dapat jawapannya, tapi tak mengapa. Okey, saya berikan jawapannya di sini. Yes, kita lihat sendiri. Tujuan sebenar memulakan perniagaan adalah untuk menyelesaikan masalah orang lain.
Okey. Jadi lebih besar masalah yang dapat anda selesaikan, lebih banyak keuntungan yang anda raih. Saya beri satu contoh. Okey, kita semua ingat Bill Gates, orang yang pernah menjadi orang yang terkaya di dalam dunia satu ketika dulu, dan sekarang disandang oleh Jeff Bezos, pemilik Amazon. Okey, apakah yang dilakukan oleh Bill Gates ini? Dia memberikan membuat satu software yang dinamakan Microsoft Office untuk kegunaan kebanyakan komputer, laptop ataupun PC di rumah. Jadi anda memerlukan software itu untuk membuat kerja-kerja seperti Word, PowerPoint dan lain-lain. Okey, yang digunakan oleh setiap komputer, kebanyakan komputer, melainkan ini tak termasuk komputer daripada Apple. Mereka mempunyai sistem mereka sendiri dan mereka hanya mengeluarkan produk-produk eksklusif yang tak banyak bezanya dengan Microsoft, tetapi mereka menamakan dengan nama yang lain. Okay? Sekarang fokus kita adalah pada menyelesaikan masalah. Oleh kerana dia menyelesaikan banyak, berjuta-juta masalah orang untuk menggunakan komputer dan laptop. Dan begitu jugalah banyaknya keuntungan yang dia dapat. Jadi sebab itulah dia menjadi seorang yang terkaya dalam dunia ini. Okey, kita teruskan. Apakah jenis bisnes online yang kita boleh mulakan ataupun yang kita boleh buat? Kita lihat selanjutnya. Contoh jenis bisnes online. Yang pertama adalah dropship, bisnes affiliate, bisnes arbitrage, bisnes produk digital, influencer, SaaS. SaaS tu bermakna software as a service. Anda juga boleh menjadi seorang freelancer atau virtual assistant. Anda juga boleh membuat coaching, consulting secara online. Anda juga boleh menjadi seorang copywriter ataupun seorang yang boleh menulis artikel di laman web, di blog dan sebagainya. Okey, saya akan kupaskan secara ringkas saja satu demi satu. Okey, kita pergi kepada bisnes yang pertama, iaitu bisnes dropship. Okey, kita lihat gambar di sini how dropshipping works. Okey, di sini kita lihat customer mengorder barangan, produk fizikal, dan membayar direct kepada anda, the seller. Okey. Dan selepas itu anda akan membeli produk itu daripada supplier dengan harga yang lebih rendah, kemudian menyuruh supplier menghantar produk itu langsung kepada customer. Jadi anda tidak mempunyai inventory, anda tidak memegang produk itu, tapi anda hanya mempromosikan di dalam laman web. Contoh seperti dropship ni adalah cara bisnes e-commerce. Contohnya Lazada, Shopify dan sebagainya. Anda hanya lihat gambar yang diadvertiskan dan selalunya iklan itu akan menunjukkan kegunaan produk tersebut, dan jika anda memilih akan beli daripada dan membayar daripada melalui website tersebut, dan pembayaran itu adalah direct kepada pemilik website tersebut untuk produk itu. Okay, saya harap anda faham sedikit lebih kurang. Okay. Yang kedua, business affiliate. Okay, this is how affiliate marketing works. Jadi kita lihat sini, anda apply for affiliate program, kemudian start promoting product someone else created. Produk-produk jenis produk affiliate ini bisnes sangat mudah. Anda tak perlu mengeluarkan modal untuk membuat produk. Di sini saya kita mesti fikirkan produknya bukan produk fizikal. Produk adalah berbentuk produk digital. Okay, people buy using your affiliate link and you make money.
Okey, anda harus mendaftarlah, apply for affiliate program di mana. Okey, business affiliate, anda perlu mendaftar diri di sebarang mana-mana affiliate network seperti di bawah ini. Misalnya ClickBank, JVZoo, Warrior Plus, Market Health, Digistore. Okey, kesemua affiliate network ini memberi sesiapa saja mendaftar diri untuk menjadi affiliate dan mempromosikan produk-produk di dalam network tersebut. Okey, ClickBank misalnya. Di sini kita lihat ClickBank. ClickBank adalah bukan bank talian online ya, tetapi nama affiliate network yang di dalamnya banyak terdapat e-book. Contohnya e-book yang dalam bermacam-macam topik dan bermacam-macam niche. JVZoo pun lebih kurang juga, tetapi JVZoo lebih kepada business, cara membuat duit online, how to make money online dan sebagainya. JVZoo dan Warrior Plus sama juga. Market Health adalah produk-produk suplemen, produk kesihatan. Digistore merupakan satu produk, satu affiliate network yang lebih kurang sama dengan ClickBank. Dan banyak lagi affiliate network yang anda boleh cari melalui Google, yang akan saya tunjukkan mungkin di video akan datang lah. Okey, bisnes arbitrage ni pula pada dasarnya adalah anda membeli produk itu pada harga murah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi, dan anda juga tak perlu membuat produk itu. Okey, sama juga produk ini merupakan produk digital seperti e-book yang anda boleh beli. Misalnya anda membeli e-book bagaimana menulis ayat copywriting. Okey, anda memberinya daripada di mana nak dapatkan produk-produk begini selalunya dipanggil PLR produk ataupun private label right. Anda boleh membeli produk itu dan mendapatkan label right-nya untuk dijual semula, tapi anda mungkin ada syarat-syaratnya, anda tak boleh mengubah kandungan isi dan sebagainya. Okey, PLR, dan anda boleh jual produk-produk tersebut dan menamakan atas nama anda sebab anda sudah membeli lesen kepada produk tersebut untuk menjual, lesen untuk menjual daripada sesiapa yang membuat e-book itulah. Jadi anda membayar kepada owner itu untuk menjadi reseller, menjual semula pada harga anda yang anda sendiri tetapkan. Dan setentunya harga itu akan diberikan anda guideline berapa harga yang harus boleh anda jual. Okey. Seterusnya, bisnes produk digital. Kita semua tadi sudah dengar, anda boleh membuat e-book, kursus online, membuat live feed di YouTube, di Facebook. Perkara gini merupakan bisnes produk digital. Okey, macam seperti anda membuat satu live webinar misalnya, yang saya tak sempat letak di sini, webinar, dan anda menjual produk-produk digital dan sebagainya, di mana anda membuat kursus online bagaimana untuk misalnya bagaimana untuk mendapatkan lebih ramai prospek ataupun lebih ramai pelanggan melalui Facebook Ads misalnya. Anda membuat kursus online. Ini bergantung kepada kemahiran masing-masing. Ya. Kalau anda mempunyai kemahiran seperti itu, anda pandai membuat advertising online menggunakan Bing Ads, Google AdWords misalnya, anda boleh membuat kursus online dan menjualnya untuk keuntungan.
juga berbentuk produk digital. Okey, yang ini pula anda boleh juga menjadi seorang influencer. Instagram influencer, Instagram users, kita lihat sini, who have established credibility and audience. Maksudnya mereka ini adalah lazimnya orang yang lebih muda dan mereka mempunyai banyak follower kerana mungkin cara mereka berpakaian sangat menarik ataupun cara mereka di mana mereka suka postkan tentang diri mereka, di mana mereka suka travel, suka melancong dan sebagainya, tempat-tempat menarik, dan ataupun mereka menjadi mengajar tutorial memakai hijab atau memakai makeup, cara berjenis-jenis produk makeup dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Okey, apabila mereka sudah mempunyai ramai follower dan mereka dipanggil sebagai influencer, tak semestinya mereka adalah artis-artis. Okey, tapi selalunya yang terjadi artis-artis yang akan serta-merta menjadi dengan tak secara langsung menjadi influencer sebab mereka mempunyai banyak exposure di TV. Kita melihat mereka berlakon di drama, di filem dan sebagainya. YouTube influencer lebih kurang sama dengan Instagram influencer. Cuma anda membuat konten seperti yang saya lakukan ini. Saya membuat konten untuk memberikan orang ramai sedikit value atau pengetahuan yang boleh dipakai untuk membuka minda mereka, orang-orang ramai di luar sana, untuk tahu dan oh, okay, I learned something today. Dalam arti kata mereka akan mendapat satu value di mana benda yang dulu mereka tak tahu, mereka akan tahu apabila saya membuat video seperti ini. Misalnya, contoh, okey. Kemudian kita kepada SaaS pula. SaaS ini bukan penyakit SaaS ya. SaaS seperti yang saya tunjukkan tadi ialah software as a service. Okay, anda juga boleh membina software, contohnya mobile apps untuk perniagaan. Contoh-contoh software yang anda boleh bina seperti funnel software, dan contoh yang kita pernah dengar adalah Dropbox. Anda boleh membuat WordPress plugins, Shopify store theme atau tema-tema untuk blog dan sebagainya. Itu juga merupakan produk-produk digital yang anda boleh buat, dan benda yang macam ini memerlukan kemahiran. Sebab itu bisnes online ni ada banyak jenis dan bermacam-macam cara yang anda boleh mendapatkan menjana pendapatan dengan cara-cara yang saya berikan contoh seperti di sini di dalam video ini. Okey, dan perkara SaaS ini anda perlu mempunyai kemahiran, dan mungkin jika anda tidak mempunyai kemahiran untuk membuat programming misalnya ini, anda boleh outsourcekan atau anda boleh menyuruh orang lain membuatkan software untuk anda, dan kemudian anda menjualnya. Okey, software. Dan tentunya bisnes seperti ini modalnya agak besar. Okey, ini saya senaraikan di sini supaya memberi anda contoh-contoh. Dan tidak mustahil jikalau anda boleh membuat software seperti mobile app atau WordPress plugin. Okey, WordPress plugin tak mungkin memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk tak memerlukan modal yang banyak untuk membuat software seperti ini. Contohnya okey, kemudian kita kepada freelancer virtual assistant. Okey, untuk pemula-pemula bisnes online di sana, perkara inilah yang paling senang, dan wang yang akan anda dapat itu adalah lebih cepat juga. Okey, seperti
anda membuat servis ataupun anda boleh membuat benda-benda online seperti design logo, anda boleh membuat design grafik misalnya. Okey, anda boleh membuat video sales letter untuk peniaga-peniaga di luar sana. Anda boleh menjualkan servis anda kepada mereka. Di sini anda boleh melihat sendiri laman web Fiverr, Upwork, Freelancer untuk mendapatkan idea-idea yang lebih banyak lagi yang mungkin saya akan tunjukkan mungkin di video yang akan datang, insyaAllah. Okey, last sekali kita kepada mungkin ada dua lagi. Okey, coaching consulting, anda sudah tahu anda boleh juga membuat coaching akan mengajar peniaga-peniaga cara untuk mendapatkan pelanggan, misalnya consulting, menjadi konsultasi kepada pelanggan mengapa bisnes mereka tidak maju, tidak mendapat lebih pelanggan. Atau anda juga boleh belajar menjadi seorang copywriter, dan copywriter ini bayarannya sangat lumayan kerana bukannya senang untuk menjadi copywriter. Okay? Ada banyak research yang anda harus lakukan untuk membuat copywriting ni sebenarnya. Dan juga artikel writing ni mungkin anda seseorang itu mempunyai blog ataupun website yang dia mungkin tidak ada masa untuk menulis artikelnya sendiri. Dia akan outsourcekan kepada sesiapa saja, kepada freelancer untuk menuliskan artikel untuknya, dan dia akan memberikan topik-topiknya, dan anda akan terpaksa membuat research yang bekerjasama dengan dia untuk mendapatkan pembayaran. Okey, homework anda, last sekali, homework anda adalah fikirkanlah jenis perniagaan online yang ingin anda lakukan. Ini banyak bergantung kepada kemahiran anda, skill anda, motivasi anda, pengetahuan anda, dan juga konsistensi anda. Okey, dan untuk para pemula di luar sana, lebih baik anda memulakan satu perniagaan yang lebih familiar kepada anda. Anda yang anda tahu, yang anda mempunyai lebih banyak pengetahuan. Misalnya anda boleh, jikalau anda tahu membuat sesuatu, misalnya repair kereta misalnya, anda boleh membuat video siri yang menunjukkan orang ramai bagaimana nak repair kereta, ataupun bagaimana nak jimat wang dalam maintenance kereta misalnya. Okey, anda boleh sharekan tips-tips, rahsia-rahsia dalam bentuk e-book atau bentuk video. Okey, contoh lagi, anda pandai membuat bisnes borong misalnya, borong daripada China misalnya, borong daripada Jepun, produk-produk daripada Jepun anda boleh import dan jual di Malaysia, di Singapura, dan di mana-mana saja di negeri anda. Okey, anda boleh menulis satu e-book borong Jepun misalnya. Okey, ataupun anda mempunyai kemahiran matematik, bagaimana untuk lulus dalam ujian matematik misalnya, anda boleh menciptakan, membuat satu e-book mengenai itu dan jual kepada ibu bapa yang memerlukan yang mana mereka mempunyai masalah matematik pada anak-anak mereka di sekolah misalnya. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang anda boleh fikirkan di sini. Jadi saya harap video ini akan dapat membuka minda anda sedikit sebanyak, memberi anda satu motivasi, dan juga memberi anda satu value atau pengetahuan yang mana anda boleh gunakan untuk, mungkin anda sedang bekerja, anda boleh membuat satu side hustle untuk menambah pendapatan anda, ataupun mungkin anda sudah membuat perniagaan, anda ingin mengetahui apakah value yang boleh anda berikan
daripada perniagaan selain daripada menjual barangan dan sebagainya. Mudah-mudahan akan timbul idea-idea seperti itu, bagaimana nak monetize atau bagaimana nak maximizekan, maksudnya nak scale kan keuntungan bisnes anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain episod dan lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.